Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan dulu pertemuan kita malam ini yang dihiasi dengan jutaan frontliners, malaikat Allah Azza wa Jalla yang sedang berhimpun, yang sedang berbondong-bondong mencari dan terus mencari di manakah ada pertemuan taman-taman syurga di bumi, sehingga akan menjadi wasiat seorang Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, di mana jua kakimu melangkah, sesibuk mana urusanmu di dunia, cubalah pujuk dan cubalah cari masamu untuk memberikan, perkenalkan dirimu kepada malaikat di dunia. Nescaya engkau akan dikenali oleh malaikat di saat engkau berada di Yaumul Mahsyar. InsyaAllah kita mulakan Al-Fatihah dan kita hadiahkan Al-Fatihah ini khususnya kepada diri sendiri, kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, kepada ibu dan ayah, kepada seluruh anak-anak kita. InsyaAllah jemaah hadiahkan Al-Fatihah kepada Jatan Kuasa Masjid, hadiahkan Al-Fatihah kepada jemaah, dan kita semua mudah-mudahan Al-Fatihah ini menjadi pembuka sebagaimana terbukanya pintu masuk Konstantinopel. Kurang lebih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hampir sudah berapa tahun? 2024 minus 1453, sudah lebih kurang hampir 700 tahun kisah dan sejarah yang pernah tercatat yang kita nak bincang malam ni. Mudah-mudahan terbukanya pintu Konstantinopel dengan keberkatan Al-Fatihah, maka malam ni akan terbuka juga pintu rezeki, pintu kebaikan, pintu kekuatan, pintu ilmu, pintu kebijaksanaan, pintu hikmah, pintu kebaikan, pintu ketaatan, pintu keampunan. Malam besok, malam nisfu Sya'ban, akan dibuka pintu kebaikan dan akan tertutup pintu untuk Covid tidak ada ruang untuk masuk di bumi Malaysia, supaya dia boleh balik ke kampung halaman. InsyaAllah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, kami datang padamu, ya Allah, kami berjalan menuju jalan-Mu, ya Allah, terimalah kedatangan kami ini. Andainya pintu kami, andainya pintu hati kami masih tertutup, Engkau bukakanlah. Andainya kami jauh, Engkau dekatkanlah. Andainya kami terlupa, Engkau ingatkanlah. Andainya kami terleka, Engkau sedarkanlah. Andainya kami berdosa, Engkau ampunkanlah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian selayaknya diangkat dan dikembalikan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Dia yang telah mengizinkan dan mengetuk, menjentik, menyuntik hati kita, sehingga hati yang menggerakkan kaki. La tataharukul ajsad illa bi'idnil arwah. Tidak akan kuat tangan belulang, matamu yang melihat, telingamu yang mendengar, lidahmu yang bercakap dan berbicara tidak akan kuat selagi mana dengan izin roh ataupun hatimu. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita mulakan pertemuan malam ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita buka, untuk kita ketuk hati kita. Kerana manusia bila matinya kita, jasad kita akan kembali menjadi tanah. Sedangkan bila matinya kita, jasad kembali menjadi tanah, tapi roh kita akan tetap berlari menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi hidup kita sebenarnya untuk menjaga roh, bukan menjaga jasad. Jadi kenapa saya mulakan dengan roh dan jasad? Kerana the Ottoman Empire, kerana Osman Lee,
ataupun kerana kerajaan Turki Uthmaniyah ni, kerajaan yang bukan hanya menjaga jasad, kerajaan yang bukan hanya menjaga ketenteraan pimpinan dan juga pentadbiran, tetapi kerajaan yang menjaga roh. Sehingga kan ulama-ulama terkenal dunia, antaranya yang mengkaji sejarawan negara Turki, Profesor Halil Inalcik, menulis dalam buku bersama dengan Dr. Dr. Mehmet Maksudoglu, antara sejarawan Turki terulung, mengatakan bahawa antara kerajaan yang mempunyai roh agama di dunia adalah kerajaan Turki Uthmaniyah. Maksudnya apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk yang kita nak bincang malam ni bukan kaleng-kaleng, bukan bisya-bisya, tapi tajuk yang telah dibincangkan oleh ulama. Satu kerajaan yang memayungi dunia bukan 100, bukan 200, tetapi 643 tahun. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, satu benda yang sangat azim, satu benda yang sangat kita kena ta'ajub, satu benda yang kita sangat kena meremang bulu roma. 643 tahun Sultan-Sultan mampu membaca khutbah, Sultan-Sultan Khalifah mampu naik di atas mimbar, Sultan-Sultan Khalifah Uthmaniyah mampu menyampaikan kuliah, Sultan-Sultan Khalifah Uthmaniyah mampu memimpin imam dalam solat jemaah dan qiyam dan seumpamanya. Maka wajarlah tajuk ini dibincangkan. Sehingga kan kenapa kerajaan Muhammad, kenapa kerajaan dunia hari ini, kerajaan-kerajaan yang mengaku beragama Islam hari ini, kita lemah. Di manakah hilangnya taring kepoweran? Di manakah hilangnya kekuasaan dan kekuatan umat Islam? Sehingga kan hari ini kita dipijak oleh musuh, kita disepak terajang, kita menumpang di bumi sendiri. Sedangkan dulunya kita yang memimpin bumi ini. Kita yang lead. We are leading. Kita conquer dunia ni. 2/3 dunia merentas benua, jua samudera. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi 2/3 dunia? Tapi sekarang kita yang dipayung, kita yang ditakluk, kita yang dipijak. Why? Di mana titik kelemahan? Maka tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, maka saya sangat mengucapkan jutaan tahniah dan sekalung tahniah sekali lagi kerana tak ramai surau yang berani mencadangkan tajuk ni. Sallallahu alaihi wasallam. Jika orang dah tak sembang, orang tak ambil tahu dah, anak-anak muda lagilah terpisah. Sebab mainan dalam termaktub dalam protokol Zionis Yahudi, dalam perjanjian Lausanne antaranya. Lausanne ni antara perjanjian yang ditandatangani oleh Mustafa Kemal Pasha ataupun Mustafa Kemal Atatürk ketika jatuhnya Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan, apa antara protokol, apa antara benda yang dimasukkan oleh Yahudi yang berada di belakang ketika itu sehingga menyebabkan Islam jatuh? Mereka mengatakan bahawa cara untuk nak jatuhkan Islam, cara nak lenyapkan Islam di muka bumi, tak boleh guna senjata. Sebab Islam ni takkan kalah dengan bom. Islam takkan kalah dengan senjata. Islam takkan kalah dengan tactical dan technical. Islam takkan kalah. Sebab apa? Sebab Islam satu-satunya kerajaan yang hebat dalam menggunakan senjata. Kita mereka dah try dah. Makanya nak padam, nak jatuhkan Islam dengan secara halus, secara licin dan perlahan. Macam mana nak buat? Kita kena padam sejarah. Sejarah harus dipadam. Anak muda jangan mereka tahu sejarah ni. Anak-anak generasi akhir zaman kalau boleh tajuk ni jangan sembang. Jangan sampai mereka tahu sejarah mereka. Sebab kalau mereka tahu sejarah agama ni, mereka akan semangat. Bila mereka naik semangat, mereka akan lawan kita balik, kata Yahudi dan juga Inggeris. Maka tajuk ni sebenarnya membongkar kekuatan semangat yang dah hilang. Kita kena patah balik. Sebab tu tuan-tuan, hari ni bila kita ambil tahu pasal sejarah, maka salah satu sebab kenapa Islam jatuh lenyap di muka bumi, sebab kita dipadam oleh sejarah dan sejarah terpisah jauh daripada kita, menyebabkan kita tak tahu sejarah bangsa, sejarah agama, sejarah kerajaan, sejarah kekuatan, sejarah kekuasaan kita tak tahu, menyebabkan kita tak ada spirit of jihad tu dah tak ada dah, menyebabkan kita duk hidup macam tu, hidup makan tidur lena. Kita hanya tidak ada spirit tu. Jadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, jadi bila saya mulakan benda ni, sengaja saya mulakan dengan rentak dan mood yang agak heavy supaya tuan-tuan dapat vibe tu. Tapi tuan-tuan macam tak ada perasaan je kan? Assalamualaikum, makcik sihat tau? Makan tak lagi? Macam, tak kira lah Ustaz saya memang tajuk kami macam tu je, perasaan kami maintain je.
Okey tuan-tuan. Apa yang terpapar di skrin kaca TV anda ni sebenarnya ini gambar yang saya ambil live. Saja nak tunjuk. Okey. Sebenarnya cerita pasal tajuk Turki ni, saya mula jatuh cinta dengan Turki ni. Sekejap lagi kita nak tengok, memang bincang dengan Abang Munir. Tajuk ni memang takkan habis. Dan sengaja saya takkan bagi habis. Itu strategi. Kan? Supaya ada sebab lah kita mungkin Allah izin, mungkin ada. Memang takkan habis sebenarnya. Okey, Allah izin mungkin saya ambil poin-poin tertentu. Allah izin mungkin kita boleh sambung bersiri benda ni. Sebab kadang benda ni dia kena buat seminar. Bukan seminar lah, dia bersiri lah. Sebab 643 tahun tuan-tuan. Nak sembang lah masa 40 minit. Bukan dia cerita lah. Okey. Okey, jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana saya nak mula? Gambar ni, tuan-tuan perasan tak? Pada maqam. Ini dekat mana ni? Ini adalah antara maqam Sultan Orhan dan Sultan Osman Ghazi. Okey, inilah pengasasnya. Di mana terletaknya? Kedua-dua beranak ni terletaknya di Bursa. Dulunya namanya Prusa. Okey, Prusa ni adalah bandar ataupun dia panggil apa? Ibu negara kerajaan Turki Uthmaniyah pertama semenjak tertubuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah. Sebelum tu di tempat lain. Dia panggil Sogutlu. Di Sogut. Bila Islam menang, kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk menggantikan kerajaan Seljuk, Turki Seljuk ketika itu, maka Islam ni terbina di tempat ni. Okey, saya mula jatuh cinta, saja nak cerita dengan tuan-tuan, sejak saya mula bawa jemaah. Saya sebagai mutawif ataupun Turki researcher lah, kita boleh sebut sebagai pengkaji sejarah Turki, sebab saya kaitkan dengan bidang master saya pun dalam bidang sejarah Turki Uthmaniyah. Jadi dia mula jatuh cinta tu bila saya mula-mula bawa jemaah pada tahun 2016, 15 macam tu lah. Okay, first time saya di Turki, saya pimpin sebagai tour leader waktu tu, tour guide dan tour leader. Jadi bila saya mula mendekati dan merapati, menghampiri kisah-kisah sejarah Uthmaniyah ni, menyebabkan saya rasa apa yang berlaku di Malaysia hari ni, sebenarnya benda tu diulang. Apa yang berlaku di Turki Uthmaniyah dulu, sedang berulang di Malaysia. Sebab tu saya rasa, kita kena patah balik dan kita kena kaji tajuk ni. Dan saya rasa saya bertanggungjawab untuk nak share dengan tuan-tuan. Dan tuan-tuan cuba cek apa yang poin-poin saya sebut ni, cuba cari similarity, persamaan yang sedang berlaku dalam hidup kita. Bermaksud, sejarah itu berulang. Sejarah ni sedang diulang. Sejarah kejatuhan, sejarah kegemilangan, sejarah pengkhianatan. Saya sebut saya siap poin-poin ni tuan-tuan. Sejarah pengkhianatan. Pengkhianatan ni disebut sebagai satu benda yang antara reason, faktor terbesar yang menyebabkan jatuhnya Islam 643 tahun tu boleh ranak. Bermaksud tuan-tuan, Bunda dan Ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ni saya sebut siap-siap, nak cari kawan hak betul-betul jujur memang payah. Nak cari jiran hak betul-betul jujur memang payah. Sedangkan jatuhnya Turki, Perdana Menteri dia khianat pada Agung. Perdana Menteri sendiri khianat pada Sultan. Dan menteri-menteri pun khianat pada Perdana Menteri. Sepanjang Sultan Abdul Hamid II, contohnya tuan-tuan, saya ambil salah satu Sultan Khalifah Uthmaniyah, sepanjang dia perintah 30 tahun pegang Turki, 2 orang Perdana Menteri, 5 orang menteri yang belok dan khianat. Jadi bila saya sebut macam tu, setakat menteri-menteri khianat lompat parti, bukan maaf tuan-tuan, setakat lompat parti jatuh tu biasa. Maksudnya apa? Itulah kata sejarah yang berulang. Islam jatuh sebab bukan musuh kuat, tetapi sebab kita yang lemah. Saya ulang tuan-tuan, ini poin penting. Islam takkan jatuh disebabkan musuh yang kuat. Memang musuh takkan kuat. Ini memang sejarah dibukti macam tu. Kita tinggal posisi. Kita dalam pasukan bola, coach kata, "Oi, midfield, turun. Hang tu bukan striker. Striker jadi midfield, defend jadi striker, wing kiri pergi belah kanan. Posisi tu dah berubah." Maksudnya apa yang berlaku? Coach ni tak larat nak menjerit kat luar. Jangan tinggalkan posisimu. Nabi dah kata dah dalam perang Uhud. Jadi apa pun, whatever situation and condition, jangan tinggalkan posisimu. Kita tinggal juga, pam, jatuh. Jadi, kita tinggal posisi masjid. Kita tinggal posisi surau. Kita tinggal posisi jemaah. Kita tinggal posisi kuliah. Kita tinggal benda yang Nabi kita jangan tinggal. Hampa tinggal, hampa tengok. Akhirnya Uhud kalah. Bukan musuh kuat pun. Musuh dah kalah dah pun. Jadi pengajarannya, poin-poin saya sebut ni, itulah kesimpulan yang akan berlaku hujung perbincangan kita nanti. Dia terbalik sikit. Kira awal ceramah ni dapat kesimpulan lah. Supaya saya nak tuan-tuan dapat overview. Okay, saya main susah payah ni, tak payah pun.
Nak abang tu supaya tuan-tuan appreciate benda ni. Bukan senang nak dapat. Ni tuan-tuan nak dapat sendiri, tuan-tuan kena bayar berapa ni? Ni, kelepingan package kalau tanpa sebelum kelepingan saya lah. Saya main promo kan. Sebelum PKP 3,999. Tuan-tuan kena spend 3,999 nak boleh ambil gambar macam ni. Tiba-tiba boleh free malam ni. Terharu tak makcik? Makcik cuba buat muka terharu? Oh macam tu Dia sama je sebab dalam mask kan. Sedih kan, teriak, gelak, senyum macam tu je sebab ada mask. Dia sama je. Okey, ini antara gambar tuan-tuan maqam dua sultan frontliner pertama yang memulakan Ottoman Empire. Okey, Ottoman ni dia panggil 3 istilah. Satu, Ottoman dalam bahasa Greek ataupun dalam bahasa Sallallahu Alaihi Muhammad dalam bahasa Kristian lah. Okey, Inggeris menamakan Ottoman. Inggeris. Kalau dalam bahasa Turki, Osmanli. Kalau bahasa Arab, Uthmaniyah lah. Okey, itu dia punya perbezaan. Nak sama aja benda yang sama, cuma perbezaan nak bahasa. Okey, saya mulakan dengan maqam ni sebab apa tuan-tuan? Okey, tuan-tuan cuba cek. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bendera Turki, saya bagi boleh kan? Boleh Video hampa pandai-pandai Hampa kan profesional. Okey. Boleh Tak apa kan? Santai-santai je. Okey, tuan-tuan perasan pada bendera Turki apa yang tuan-tuan nampak? Bendera Turki yang sebelah maqam ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia diperbuat daripada kain yang lebih mahal daripada canvas dan dibuat satu pertandingan negara yang paling mempunyai nilai bendera yang nombor 1 di dunia dan Turki mendapat nombor 1. Nombor 2 Spain, nombor 3 bagi US. Turki memiliki, kita tengok simple-nya. Tapi nak bagi tahu, Turki dia punya nilai spirit of nation dia memang sangat tip-top. Sebab tu kerajaan Ottoman ni 643 tahun 37 Sultan Utsmaniyah ni mereka sangat mementingkan semangat kebangsaan. Jadi nak bagi tahu, nak mempertahankan bangsa tak ada masalah dengan syarat jangan tinggal agama. Maksudnya apa? Bangsa lapik dia, base dia mesti agama. Tapi bila kita terlalu memperjuangkan bangsa tanpa agama, yang tu yang salah. Jadi kerajaan Utsmaniyah mereka sangat mementingkan bangsa. Yang base dia mesti kuat dengan agama. Jadi poin saya tuan-tuan, mereka tengok bendera ni, nak buat apa pun, bendera ni mereka sangat hormat dan beradab. Sebut cerita tentang adab, nak masuk pintu Blue Mosque. Blue Mosque ni tuan-tuan, kalau sempat saya tunjuk. Blue Mosque ni dia bukan blue pun, dia grey sebenarnya. Dia dulu asalnya memang blue. Tapi bila berganti zaman, dia dah bertukar menjadi grey. Sekarang dia tengah renovate, mungkin adalah sikit dia kembalikan kebiruan. Kalau masuk pada ni contoh macam mihrab dia dekat ada sikit ruang dekat mihrab dan mimbar tu, mungkin dia kembalikan ada sikit biru. Yang lain tu semua grey. Kalau tuan-tuan pergi dekat memang grey, dia bukan blue mosque. Tuan-tuan akan tertanya, mana blue-nya? Tak ada blue pun, nama asal je. Sejarah yang diperbuat zaman 1643 pada zaman Sultan Ahmad II ketika itu. Okey. Apa yang saya nak share dengan tuan-tuan, poin yang pertama adalah bendera dia nombor 1 di dunia. Maksudnya bukan nak bagi tahu yang tu. Nak bagi tahu nilai dia, spirit of nation dia, bendera dia, depa tak jangan buat main-main pada bendera ni. Bendera ni hampa kena hormat, hampa kena adab. Bermaksud mereka mendidik masyarakat dan rakyat dia untuk beradab hormat pada pemimpin atas. Itu poin dia. Sehingga kan nak masuk masjid dekat Blue Mosque saya sebut tadi, Sallallahu Alaihi Muhammad, dipasang bendera dan bendera tu ada cerucuk besi. Contoh nak masuk pintu ni, dia ada cerucuk besi. Maka orang tanya pada zaman tu, kenapa kerajaan Sultan Utsmaniyah ni mereka buat besi-besi turun macam tu daripada bawah, daripada atas. Rupanya zaman tu antara sultan-sultan dia akan masuk ke masjid, depa akan standby dengan kuda sebab waktu tu Turki tu sedang dicuba diserang hendak oleh Yahudi dengan Inggeris. Sebab naratif 43 tahun kuasai dunia ni memang semua musuh cemburu. Apa yang ada pada Turki ni sampai hampa ni hebat sangat sampai tak boleh nak tewas. 643 years. Lama kot tuan-tuan. So mesti ada something yang bukan something, many things yang apa? Yang punchline yang hampa ada, yang aura vibe pada hampa ada menyebabkan Allah izin hampa menjadi bangsa terhebat zaman tu. Jadi musuh duk kaji. Antaranya tuan-tuan saya sebut sementara saya ingat ni,
Bila buat besi tu, sultan ni dia main nak masuk masjid dan surau, depa standby kuda. Sebab waktu tu saya kata apa tadi? Turki ni menjadi kerajaan yang boleh diserang dan diperangi bila-bila masa sahaja. Jadi depa sentiasa standby dengan kuda. Maksudnya kalau tengah semayang, kalau musuh Yahudi mai, Inggeris mai, kuda tu dah ada lah. Bila depa naik dengan kuda tuan-tuan, nak masuk Blue Mosque tu, maksudnya akan jadi tinggi lah kan naik kuda kan. Bila naik tinggi, maka kepala akan kena besi tu. Bila kepala kena besi, apa yang berlaku? Depa kena tunduk. Tuan-tuan dapat tak? Poin saya. Maksudnya, mereka mengajar dan mendidik rakyat Turki. Nak masuk surau dan rumah Allah ni, hampa kena tunduk. Sampai tahap macam tu. Nilai adab yang diajar dan dididik, ditarbiah oleh Sultan-Sultan Turki Osmaniyah. Sehingga menjadikan semua rakyat Turki, tengok bendera tunduk, nak masuk masjid tunduk. Dengar nama Nabi pun tunduk walaupun Nabi dah tak ada. Whatever yang kaitan dengan agama dan nation, semua tunduk. Maka inilah dalam kajian saja menunjukkan bahawa kamu bila beradab pada guru, beradab pada Rasulullah, beradab pada masjid, beradab pada kuliah, beradab pada tok guru, maka Allah turunkan barakah menyebabkan kamu ada kuah, kamu ada something baik yang tak ada pada kerajaan lain. Barakahnya kerajaan tu sampai 643 tahun aku izin hampa berkuasa di atas muka bumi Allah dengan adab. Tercabutnya adab anak kepada ayah, cabutnya adab pelajar kepada guru, tercabutnya adab jiran dengan jiran. Sallallahu alaihi Muhammad. Rakyat kepada pemimpin, tercabutnya adab pemimpin dengan rakyat, maka useless. Maksudnya apa? Aku angkat berkat. Hampa tengok kucar kacir macam rasuah, pemimpin ni lawan dengan kawan kecam sana. Kita hilang nilai keberkatan tu. Adab tak ada. Nampak tak kat situ? Benda yang saya rasa, benda macam ni yang patut kita kena kaji. Yang kita kena bawa balik. Study balik benda-benda yang nilai-nilai yang orang tak bincang, yang kita tak nampak, menyebabkan Allah izinkan keberkatan tu, menyebabkan panjangnya kerajaan Turki Osmaniyah. Saya bila kaji benda macam ni, memang nampak sangat. Okey, tu satu. Yang kedua, lagi kalau sempat kita tengok makam Sultan Muhammad II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ada dekat masjid dia. Kalau tuan-tuan Syekh Muhammad yang meninggal baru ni, Syabruni kan? Ulama lah, Syekh Muhammad Syabruni. Ulama yang meninggal baru ni yang diviralkan, umat Syria yang meninggal di Turki minggu lepas baru ni, dia di solat jenazah dia di makam di Masjid Al-Fatih. Masjid Al-Fatih tu ada makam Fatih lah, kawasan Sultan Muhammad Al-Fatih. Memang kawasan dia membesar kat situ. Saya kalau siapa yang follow lawatan ke Sultan Muhammad Al-Fatih punya masjid dan juga makam dia menjadi satu destinasi wajib. Walaupun tak ada dalam itinerary dan juga tak ada dalam tentatif rasmi yang pihak travel bagi. Setakat ni saya baru Allah izin baru 3-4 kali lah bawa jemaah untuk ke Turki, dan saya rasa memang saya buat modul sendiri. Modul untuk ke Turki tu, modul ni lah. Memang siapa yang nak follow memang saya rasa ini antara percutian yang berilmiah. Dia bukan hanya pergi ambil gambar saja. So ada something yang saya nak jemaah saya dapat. So modul tu kena follow. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh malam keluar balik nak pergi ke kaji apa yang ada dekat makam Al-Fatih ni. Yang ni dia macam itinerary tambahan lah. Yang mungkin kena tambah duit sikit, 5 lira. 5 lira ni lebih kurang duit kita dalam 4 ringgit. Macam tu. Okay. Nak pergi kaji benda-benda yang orang lain tak kaji. Okay, yang saya nak share dengan tuan-tuan. Di atas ni, kalau tuan-tuan cek dekat YouTube, contoh yang cerita dokumentari tentang Turki. Contoh Kirilis, Pahitat yang sekarang ada dekat YouTube. Tuan-tuan boleh cek. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan perasan tak? Apa yang ada di atas? Maqam. Semua maqam. Sultan ataupun Khalifah Utsmaniyah. Dia ada turban. Dia panggil turban. Serban lah. Serban. Serban dia sangat tebal dan besar. Semua maqam akan ada. Okay? Termasuk Maulana di Konya contohnya antara daerah lain. Okay? Semua ada ni. Ni maqam. Ni maqam di atasnya. Turban. Semua sangat lebat. Dia sangat lebat. Sangat tebal. Dan serban ni adalah serban yang dipakai oleh Sallallahu alaihi Muhammad. Semua dipakai oleh Sultan-Sultan Ottoman ketika itu. Okay, maka orang kaji. Apa yang menyebabkan, apa benda tu? Rupanya tuan-tuan, saya ringkaskan sebelum saya terlupa. Itu adalah kain kafan yang membaluti jasad mereka waktu wafat. Maksudnya apa tuan-tuan? Sultan bila dia melangkah,
Dia peringat diri dia, ni ada kain kapan atas kepala aku. Hang tu tak pesak mana pun. Hang tu adalah Duli yang maha mulia. Sri Paduka. Tuan-tuan pun dah tahu dah maksud dia kan? Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan apa? Duli yang maha mulia, duli itu kan debu. Debu kepada Paduka. Siapakah Paduka? Paduka Rasulullah. Sultan ni hanya debu-debu kepada perjuangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampa tak ada apa pun. Maksudnya apa? Mereka berjalan dengan merendah. Maka Allah memandang mereka dengan penuh tinggi. Siapa orang yang paling merendah di atas muka bumi, dialah yang paling layak tinggi. Siapa yang paling banyak menangis di dunia, dia paling banyak ketawa di syurga. Siapa yang paling banyak berbisik di dunia, dia yang paling banyak berkata-kata di syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang paling paling banyak, saya ulang balik, siapa yang paling banyak menangis dan merendah di atas muka bumi, dia yang paling banyak diangkat ketawa dan dan bergembira. Dan ditinggikan Allah. Buktinya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa Nabi layak diangkat Isra wal Mi'raj? Sebab Nabi paling merendah, Nabi paling tunduk, Nabi paling banyak menangis. Maka orang macam ni layak diangkat sehingga dibukakan pintu syurga. Jadi, modul-modul yang ada pada Nabi dibawa balik dalam Turki Uthmaniyah. Sebab tu saya pernah cadang tajuk-tajuk cerita tentang Sultan ni, Turki Uthmaniyah, kena buat di Istana Negara. Kena buat di pejabat MB. Kuliah tentang Ottoman kena buat di pejabat-pejabat Sultan. Supaya apa? Supaya mereka dapat vibe, macam ni kena jadi Sultan. Supaya cerita tentang karakter peribadi yang ada pada Sultan Uthmaniyah ni dibawa balik, diabsorb, di bluetooth, ditransfer, di-send, di-share, di-subscribe, di-like. Oleh apa? Oleh sultan-sultan yang ada. Barulah kita dapat vibe sultan kita ni, baru dia ada aura. Bukan nak memperlekehkan sultan-sultan, tapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita nak mengangkat nilai sultan yang Allah angkat. Sultan ni kan apa? Sultan kan wakil lah, khalifah. Jadi, saya pernah mencadangkan kuliah-kuliah macam ni, poin-poin macam ni, modul-modul macam ni, kena bawa balik, photostate satu modul Sultan Khalifah Uthmaniyah ni, simpan satu di pejabat MB, pejabat sultan, pejabat agung, supaya mungkin sultan-sultan kita boleh study balik, macam ni, aku kena buat macam ni, supaya Allah turunkan balik keberkatan. Kita merindui zaman tu, zaman apa saya kata tadi? Zaman sultan bagi kuliah, zaman naik sultan pegang mimbar, pegang tongkat naik atas mimbar, zaman sultan boleh pimpin Qiyamulan. Kita rindu zaman tu. Tuan-tuan bayangkan kita pergi mana-mana lah, UiT ke apa? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Sampailah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa jadi imam ni? Pusing-pusing belakang tengok. UiT. Tu tahu masa apa? Sultan jadi imam. Tak kebangga kita. Jadi zaman tu macam tu. That is one of the factor. Kenapa 643? Kenapa terjawab? Maksudnya, daripada atas sampai ke bawah. Okey. Jadi, kain kafan akan sentiasa berada di atas kepala mereka. Mengingatkan mereka tentang kematian. Okey. Saya kembali kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Boleh? Okey. Baru nak mula, tuan-tuan. Tadi mukadimah tau. Okey, macam tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillah, alhamdulillah. Okey. Okey, slide-slide tentang Turki ni tuan-tuan, sebabnya saya buat waktu PKP pertama dan saya tak rasmi lagi. Boleh kata di tempat pertama lah. Okey, tepuk tangan. Okey. Tempat pertama saya rasmi slide saya duk buat ni ke PKP 18 Mac, saya tak nak buat apa. Saya study balik apa-apa yang sudut kaji 2016. Kerana saya akan pergi Turki ni setiap tahun lah. Alhamdulillah Allah izin sehingga kan sebelum PKP. Jadi sepatutnya malam ni pun di Turki ni sepatutnya. Oh nak bak tu. Okay, kalau tidak kena PKP kan, ke jadual berada di Turki. Dan sebenarnya kalau orang yang pergi umrah Turki, okay, umrah ziarah Turki sebenarnya, dia sangat signifikan dan relevan. Sebab dia ada kesinambungan. Okay? Contoh macam saya, siapa yang follow juga, saya pergi umrah kan, modul umrah yang saya buat, dia memang akan ada kesinambungan dengan sahabat rumah pertama yang Nabi singgah,
di Madinah tu. Okey, tapak pertama kan saya akan bawa tempat tu. Tapak di rumah Madinah, di rumah sahabat Nabi pertama yang Nabi singgah di Madinah, dan sahabat tu dia wafat di Turki. Itu dia punya relationnya. Jadi kalau siapa yang pergi umrah Turki, memang cerita umrah ni akan bersambung sampai ke Turki. Itu antaranya. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ini antara kawasan wilayah. Jajahan sebelah kanan warna kuning tu, okey, tuan-tuan bayangkan asalnya kita hanya hak kecil-kecil ni saja. Oh, dia tak ada. Oh, lupa lah. Tak ada ni kan. Okey. Dulunya, tak apa kan? Makcik, tak apa. Okey, tak apa. Bagi sihat sikit. Bagi video kita, orang video kita sihat sikit. Okey. Kawasan kita dulu hanya kecil saja. Kawasan kita kecil. Kawasan Islam sini je lah. Okey. Baghdad. Ini negara Islam yang asal lah kan. Baghdad, Iraq, kecil saja. Sehinggalah, saya ringkaskan cerita. Pada zaman 1580, tuan-tuan. 1580 ni zaman selepas Sultan Sulaiman. Okey, zaman ni tuan-tuan, zaman ni adalah zaman yang kena pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi cerita lain. Jadi kena buat kuliah lain. Dia ada kaitan, tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih ada warisnya di bumi Malaysia. Dan orang Turki pun, orang Malaysia pun ada keturunan Turki. Siapa tahu? Pada zaman 1500, ini zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, dia hantar 2 orang wanita. Dalam kuliah saya di YouTube pun ada cerita tentang sejarah Turki ni, kaitan Melayu Melaka dan kaitan bangsa Melayu dengan Turki. Okey, sallallahu alaihi wasallam Muhammad dihantar Ruqayyah Hanum dan juga Faridah Hanum. 2 orang wanita ni keturunan daripada keturunan Sultan Muhammad Al-Fatih dihantar ke Johor tu, salah seorangnya berkahwin dengan adik Sultan Johor. Okey, maka lahirlah keturunan antaranya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Hussein On tu, semua tok nenek moyang dia daripada belah Turki. Tok dia perempuan yang berkahwin dengan ayah kepada Tok Wan kepada Hishamuddin On semua tu lah. On Jaafar kan, Jaafar On. Tu orang lain kan. Minta maaf. Kak. Okey. On bin Jaafar bin saya tak ingat. Yang tu berkahwin dengan Ruqayyah Hanum tu. Okey, Faridah Hanum. Keturunan tu menghasilkan Faridah Hanum ni dia bercerai 3 kali. Jadi tiga suami dia, 3 kali kahwin. Salah satu suami dia adalah Hishamuddin lah keturunan tu. Yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah keturunan almarhum Profesor Tan Sri Profesor almarhum Ungku Aziz. Sebab tu tuan-tuan tengok Ungku Aziz dan adik dia. Adik kakak lah. Adik kan? Anak dia. Anak kepada Ungku Aziz namanya Tan Sri kan? Tan Sri yang ada sign dia dekat duit kita, Gubernur Bank Negara, iaitu Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Okey. Macam mana nak tahu bukti mereka ni keturunan Turki? Okey, dia berkahwin dengan orang Malaysia lah. Ayah dia lah. Ayah Tok Wan dia tu orang Malaysia. Mak Tok dia tu perempuan tu, yang Ruqayyah Hanum tu berkahwin, maka menghasilkan keturunan itu. Keturunan Turki ni keturunan yang bijak, cerdik, maka menghasilkan keturunan seperti orang yang memang yang cerdik dan bijak ni memang orang Turki, dia ada keturunan. Contohnya Zeti Akhtar Aziz, yang kedua Ungku Aziz, yang ketiga Ustaz Manis, 3. Tak mau kalah. Okey, dan juga itu cerdik. Yang kedua tuan-tuan boleh tengok Sallallahu Alaihi Muhammad, benchmark yang kita boleh tengok adalah pada kulit dia. Okey, tuan-tuan nampak tak Zeti dan juga ayahnya almarhum Ungku Aziz, cuba tengok kulit mereka dan kulit saya sama kan? Sama kan? Terima kasih Terima kasih. Okey, dia kulit dia lain. Dia memang putih Orang Turki. Kan dia punya kesusuan tu dia lain. Okey. Bukan susu ni maksudnya warna lah. Okey, tuan-tuan tengok yang kuning ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah Empire Turki. Itu yang kata 2/3 dunia. Hak kuning-kuning ni, dulu kita ditakluk sampai ke 1580, kita takluk dunia. Apa jadi dengan bekas-bekas negara ni sekarang? Yahudi, Inggeris, semua ambil boleh. Termasuk Syria, Mesir. Itu semua kerajaan-kerajaan. Termasuk, tu saya kata, termasuk kita Malaysia ni di bawah jajahan Turki Uthmaniyah. Pada zaman Sultan Mansur Shah, pada zaman tu 1511 yang Portugis masuk tu. Ini cerita lain. Ini pun cerita sangat best tuan-tuan.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab kita ada kaitan dengan Mekah, kita berjaya, kita mengorbankan nyawa untuk mempertahankan Mekah yang sepatutnya Portugis serang Mekah. Kenapa Portugis serang Melaka? Sebab Melaka mempertahankan, menjadi alternatif untuk mempertahankan Mekah. Yang asalnya Portugis nak menyerang dan menawan Mekah sebelum berlakunya 1511, 1509. Sebelum tu modus operandi Portugis untuk mengalahkan Turki Osmaniyah, maka mereka nak serang Mekah sebab Mekah di bawah kerajaan jajahan takluk kerajaan Turki Osmaniyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi tak jadi, Allah punya kuasa, akhirnya kita yang terkorban. So rupanya kita dalam arti kata lain, kita boleh sebut kita telah mempertahankan Mekah. So sepatutnya orang resident Sri Pauh pi Mekah free sepatutnya. Point dia. Kita mempertahankan Mekah. Kan? Sepatutnya macam tu. Okey. So ini kuning-kuning tu adalah jajahan takluk. Okey, jajahan takluk negara Turki. Okey. Apa yang ada pada kita nak berhenti pukul berapa, John? Haji? 9. 9 Pukul berapa? 10 nak Jam ni betul kan? Ni jam ni ikut Turki ya. Okey, intisari utama. Tuan-tuan, ayat yang Allah sebut dalam surah surah Ali Imran, Allah kata apa? Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah berhak untuk memuliakan mana-mana orang dan juga bangsa, dan dia juga berhak untuk menghina mana-mana bangsa. Okey. Cerita tentang Turki, dia tak dapat lari daripada cerita tentang nation, sense of nation, bangsa. Okey, Allah kata dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." I just want to test you, among you, who is the best? Siapakah yang terbaik? Zaman Nabi ada, yang terbaik orang Arab. Maka Allah angkat bangsa Arab. Habis Nabi wafat, dah berceramuk dah dengan kembali kepada jahiliah dah. Sampai macam Arab lain ni antara Arab yang paling teruk. Disko nombor 1 dunia, pusat pub nombor 1 dunia, semua ada kat Arab Saudi. Kan? Itu cerita lain pula. Kan? Dia banyak cerita. Dan juga ada kaitan dengan Turki ni, tuan-tuan. Bila dikaji ni, ya Allah, kita rasa banyaknya benda yang sepatutnya kita ditinggalkan. Kita terpisah dengan sejarah kita. Okey, kembali cerita tadi, tuan-tuan. Saya kata pada ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi tak ada, bangsa selepas itu adalah antaranya bangsa Kurdish. Maka lahirlah Najmuddin Al-Ayubi yang melahirkan anaknya Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Semua mereka ni bangsa Kurdish. Okey, Sultan Abs Aslan, antara tokoh-tokoh hebat frontliners yang meninggalkan jejak agama yang hebat di bumi Spain, antara orang terawal yang memasukkan Islam, mengislamkan bumi Spanyol. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, nak bagi tahu bangsa yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, ketika itu adalah bangsa Turki. Pada zaman tu. That is why Allah angkat. Yarfa. Arab dah rosak, pas beten kat Kurdish. Kurdish rosak, pas beten kat Turki. Cerita dia bangsa. So, Melayu di mana? So, tak mustahil. Tak mustahil Melayu ni hebat. Tuan-tuan tahu kita ni keturunan siapa? Daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Kenapa Malaysia ni juga disasarkan menjadi sasaran Yahudi dan juga Inggeris? Sebab yang ni tak apa, ni cerita kemudian lagi dia panjang. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah memuliakan, menghinakan sesuatu bangsa. Surah Ali Imran ayat 26. Okey, penyambung. Apa yang ada pada Turki ni, satu negara dua benua. Asia side dengan Europe side. Dipisahkan oleh Bosphorus Lake. One of the amazing, one of the beautiful lah, the sweetest lake in the world, antara selat yang tercantik di dunia. Kan, kalau kita merentasi tu, saya bila cerita kat tuan-tuan ni, saya kena bayangkan saya di sana. Jadi minta maaf, tuan-tuan jangan jealous. Saya kena bawa sul saya di sana. Saya sedang merentasi Bosphorus Lake, baru dia dapat aura dan feeling tu. Negara dua benua, sebelah kanan Asia di tangan kananku, Eropah di belah kiriku. Di kanan kita tengok orang bangsa Asia, di kiri orang bangsa Eropah. Dan Turki ni negara yang Nabi sebut. Itu special dia. Okey, adakah Malaysia Penang ni Nabi sebut tak? Ini akan menjadi perbincangan kita akan datang. Okey, Turki Nabi sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut sebagai jantung dunia. Okey, menaungi siri peperangan tercanggih dunia. Tuan-tuan,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara frontliners yang membuat meriam kelengkapan artileri dan juga kecanggihan senjata yang digunakan pakai pada zaman Turki Osmaniyah, antara manpower dia adalah orang Malaysia. Belum lagi orang tanah Melayu lah ketika itu. Tuan-tuan jangan buat tak tahu. Tuan-tuan jangan tak tahu, saya nak beritahu ni. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan, kita kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Okey, sambung. Menaungi siri peperangan tercanggih dunia. Maksudnya zaman tu, Yahudi ni, apa yang ada dekat US hari ni, apa yang ada dekat Rusia hari ni, apa yang ada dekat China hari ni, semua mereka ni ciplak, klon apa yang ada dekat Turki. Mereka tiru dan mereka declare, oh ni kami yang tercanggih ni, kami lah berpandu semua ni. Semua sistem-sistem peluru berpandu teknologi tercanggih dunia ni, rupanya Islam yang conquer dan Islam yang pioneer sebenarnya pada zaman Turki ni. Tapi kita tak belajar sejarah. Kita duk agung kata, oh orang ni buat ni, Inggeris buat ni, Yahudi buat, sama macam sejarah Pulau Pinang. Kan? Sebab apa? Sebab tak tahu sejarah. Duk kena tipu dengan sejarah tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kita. Sebab kita dipisah dengan sejarah. Jadi Syamat ni sebab nak bongkar balik supaya kita tahu sejarah. Ni kalau Yahudi tahu kuliah kita mana ni, habis terbakar habis kamera-kamera ni. Sebab Yahudi tak mau orang tahu sejarah. Okey? Ini antara ustaz-ustaz yang cerita bab sejarah ni memang ustaz-ustaz yang di-aim. Okey, nasib baik ustaz tu comel dan manis. Okey, sambung. Bangsa terakhir pegang sistem khalifah adalah bangsa Turki. Lepas pada tu, Perak habis. Tak ada lah. Sebab sistem khalifah ni kan sistem terakhir. Pada zaman Turki, bangsa terakhir yang pegang panji-panji baton umat Islam diserahkan oleh Nabi kepada sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sehinggalah baton umat Islam terakhir dipegang oleh bangsa Turki. Saya suka guna ayat baton tu. Dia rasa syiar tu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, 1453 Masihi. Hari ni sudah 2021. Tolak dapat berapa? Lebih kurang 600 lebih. Lebih kurang lah. Okey, kalau 700, 2153. Kan? 600 lebih kurang macam tu. Okey, tuan-tuan, sebenarnya cerita tentang okey. If the earth were a single state. Ini kata siapa? Antara sejarawan Afrika kan, terulung dunia juga, Napoleon Bonaparte. Dia kata apa? If the earth were a single state, Istanbul would be its capital. Oh, jaga grammar gitu. Okay? Pronunciation sangat. Jika bumi ini adalah satu negara, okay? Satu negara ataupun satu negeri, maka Istanbul akan menjadi ibu negara dunia. Sebab tu Nabi sebut, la tuftahannal Qustantaniyah falan ya'mal amiruha wa lan ya'mal jaysh dhalikal jaysh. Akan sampai satu detik ketika nanti siapa yang akan takluk pintu masuk Turki yang bernama pintu masuk Konstantinopel ataupun pintu Konstantinopel, maka he is the best king of the kingdom, dan siapa yang follow raja tu, mereka akan menjadi sebaik-baik tentera. They are the best warrior di belakang king. Maksudnya apa? Nabi kata, Nabi menggambarkan siapa yang takluk pintu dunia tu, ibu negara dunia tu, raja yang zaman tu, that is the best king. Itu raja sebaik-baik raja. Dan siapa yang follow tentera dia, frontliner dia sebaik-baik tentera. Nabi sebut, Nabi memberikan gambaran tu. Nak beritahu bahawa siapa yang takluk Turki, dia akan takluk dunia. Itu yang dikaji dan digali oleh Sultan Mehmed II, Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga dapat jawapan. Okey, tuan-tuan, ini yang saya sebut tadi. Okey, Nabi, bila Allah kata kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, kamu yang terbaik. Okey, yang dikeluarkan dalam kalangan manusia, maka ini pas, maka Turki menjadi bangsa yang terakhir. Malaysia, Melayu di mana? Okey, sat-sat tertulis sikit supaya tuan-tuan rasa. Edit terus. Boleh kan? Okey, Melayu di mana? Okey, ini dicerita tentang bermain bangsa lah. Okey, so kita di mana? Melayu. Adakah kita akan muncul selepas panji Islam pada zaman Al-Mahdi? Di mana kita? Tak mustahil, tuan-tuan. So adakah kita di sini? Melayu. Tak Melayu? Melayu ni dia macam Melayu lah sebabnya dekat ayat cover, okey? Okey, Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Jadi tuan-tuan,
itulah cerita dia. Kita tak tahu. Dan saya boleh, kalau tuan-tuan jumpa saya personal, mungkin saya boleh bagi hint lah. Di mana Melayu selepas ini, apa kaitan dengan Turki. Sebab itulah Melayu diserang sangat-sangat hebat oleh musuh. Sebab dia ada kaitan dengan situ. Okey, sejarah kerajaan khilafah ni tuan-tuan, kat mana saya nak ambil? Sallallahu alaihi wasallam. Ini tak masuk lagi zaman Al-Fatih tau, jauh lagi ni. Okey, tapi saya ringkaskan cerita adalah. Okey, tertubuhnya kerajaan Sallallahu alaihi wasallam. Tertubuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah ni, dia ada benda yang sangat sweet, sangat hebat, sangat amazing, sangat meremang bulu rumah tuan-tuan. Okey, cerita dia saya nak ringkaskan macam mana. Sultan Osman, depa ni dulu geng-geng Sultan Osman, Sultan Orhan, Ertugrul ni, depa ni bangsa, dia panggil bangsa Kai. Okey, Turkmen. Dari bangsa Turki ni, depa ni mai daripada keturunan Nabi Allah Nuh, Yafis bin Nuh. Yafis bin Nuh, dia ada raja ketika itu memerintah di bawah zaman anak Nabi Nuh yang terselamat tu, Bahtera kan. Okey, Yafis bin Nuh. Keturunan tu menghasilkan Tuk. Ada satu raja namanya Raja Tuk. Raja Tuk tu ada satu anak dia namanya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama anak dia Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama anak Raja Tuk tu adalah apa raja Ya'juj wa Ma'juj tu, keturunan tu tak apa lagi, Allah bagi ilham. Okey, kerajaan Mongol tu. Mongol sorry ya. Hulagu Khan semua tu keturunan Mongol tu. Okey, keturunan anak kepada Raja Tuk pada zaman Yafis bin Nuh. Sebab tu keturunan ni tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad menghasilkan dua bangsa Turki. Satu bangsa Turki yang baik ini, yang melahirkan Uthmaniyah. Satu lagi bangsa Turki hak jahat. Maka mereka ni yang akan melahirkan keturunan Ya'juj wa Ma'juj pun keturunan yang sama. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi cerita panjang akhir zaman, Ya'juj wa Ma'juj ni bermata sepek yang berkulit dia cerah kuning susu macam orang Turki. Macam bersepek-sepek. Jadi siapa-siapa yang sepek-sepek ni memang dia keturunan Turki yang jahat. Cuba tercek orang sebelah sekarang. Sepek dah. Dapat seorang belakang tu. Okey yang Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan yang memang muka Melayu ni kalau tuan-tuan orang baik lah. Okey, so Turki ni ada dua. Satu bangsa hak baik, satu tak baik. Bangsa baik yang ni lah. Bangsa hak tak baik, Ya'juj wa Ma'juj. Okey. Cerita dia, kat mana tadi? Okey, Ertugrul dan juga Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Osman ni, depa ni dulu adalah frontliners, tentera. Pada zaman kerajaan sebelum ni namanya Turki Seljuk. Okey. Bila depa ni sebagai tentera, depa berkhidmat sebagai tentera tuan-tuan, maka sehingga depa ni kira bab-bab tentera senjata ni memang tip-top. Allah izinkan depa ni memang orang suka berperang. Dan taktikal mereka tu, artileri menggunakan senjata memang nombor satu di dunia. Sehingga kan habis dah kerajaan Seljuk jatuh disebabkan Mongol, Hulagu Khan semua tu kan, keturunan tu jatuh. Maka waktu tu Raja Alauddin ni, Kai Kubat, Raja Seljuk yang terakhir, dia bagi tanah pada Sultan Osman ni. Waktu tu Osman ni sebagai tentera, macam ATM je lah kan. Abang ATM, Raja ATM dengan kerajaan Seljuk, kerajaan Malaysia. Dia menakluk, dia bantu kerajaan sehingga kerajaan bagi tanah. Macam tu. Kita tak ada kerajaan Malaysia ni kalau orang berbudi pada tanah ATM, contoh ketua polis ke apa kan, bagi tanah. Ini Turki dia buat macam tu. Berjasa pada negara dapat tanah. Best tuan-tuan dapat. Kalau ada negara kita macam tu. Okey. Jadi menyebabkan Osman ni dia dapat tanah, ayah dia Ertugrul, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dibuat satu negara. Sebelum tu tuan-tuan, okey, cerita bab tanah ni, tuan-tuan tahu kan Datuk Jenatun, orang pertama yang bawa Islam di Pulau Pinang 1732 plus minus. Sebelum cerita Francis Light. Dia muai dengan antaranya Syekh Nakhoda Nan kecil, Nakhoda Nan Intan yang buka batu uban semua tu. Tuan-tuan cek sejarah dia. Dia bawa mai, dia yang dia berjasa pada agama di membawa Islam di Nusantara ke Malaysia ni. Tuan-tuan, waktu tu Islam tak ada lagi di tanah Melayu ni. Ketika itu Sultan Muhammad Jiwa, Kedah tu kan, Sultan Kedah yang memerintah Kedah ketika itu kan, kita kan masuk negeri Kedah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia berjasa kepada agama di tanah Melayu, bawa Islam, maka Sultan Muhammad Jiwa ni kan, Sultan Sungai Petani tu, dia yang bagi tanah dekat Datuk Jenatun. Okey, ini sejarah awal Pulau Pinang. Jadi ini yang saya nak bagi tahu yang diwarisi oleh kerajaan Turki. Buat baik pada negara, pada agama, hang dapat tanah. Akhirnya Datuk Jenatun buka tanah pertama di Pulau Pinang. Siapa tahu di mana? Dan dia dimakamkan di situ.
di belakang Minden High USM. Itu tanah pertama. Sampailah ada lagi Sallallahu Alaihi Muhammad. Makam Datuk Janatun kat situ. Yang lain-lain dekat Batu Uban lah. Dekat Masjid Batu Uban kan ada tempat ziarah kan, ada makam-makam tu. Itu tempat awal di situ dengan di belakang kawasan Minden High. Itu tempat pertama Islam bertapak di bumi Pulau Pinang 1732. Okey, patah balik cerita ni tuan-tuan. Hujung-hujung dah. Jadi Sultan Osman ni ketika itu sebelum nak buat negara, sebab tu Seljuk dah jatuh dah ni, kerajaan sebelum tu. Okey, maka dia bermimpi dua benda. Saya ambil dua poin ni tuan-tuan. Yang pertama, ketika itu dia berjumpa dengan Sheikh Eddie Bailey. Eddie Bailey ni ulama yang menjadi mufti. Okey, satu lagi poin kerajaan yang ada berada pada Masjid pada Rasulullah. Ada tak kekuatan yang sebelah kat sini? Yang tuan-tuan boleh ambil sistem khalifah. Tak apa, nanti kemudian aku saya tertinggal. Okey, poin yang saya nak share ke tuan-tuan, antara kehebatan lain yang ada dekat Ottoman ni, kegemilangan depa empire ni, depa menjadikan orang agama nombor 2 dunia selepas sultan. Okey, ini yang tak ada dekat negara kita. Sultan jalannya, orang kanan dia mesti mufti. Maksud mufti ni, dia mendapat tempat istimewa di istana. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia orang kuat, orang kanan, kita ada mufti juga kan, tapi mufti tidak diberi kuasa lebih, hanya fatwa macam tu lah. Tapi zaman Turki ni, dia punya kuasa orang agama ni memang sangat hebat tuan-tuan. Sehingga kan orang nombor 2 dunia ni, orang nombor 2 sultan ketika itu. Nak buat apa pun fatwa ke apa, sultan akan tanya mufti dulu. Mufti kata tak boleh, haram tuanku, maka kita takkan gazetkan peraturan tu. Itu di Brunei dan juga di Turki. Di Malaysia, buat dulu. Lepas buat, panggil mufti. Okey, cari dalil hak bagi boleh. Tu kita. Beraninya aku. Okey, tapi that is the reality. Buat, cari dalil hak bagi boleh. Macam kita kan, tanya nak buat 8 kan 20, cari ustaz hak kata boleh 8 tu, kita pengak tu. Ataupun nak cari ustaz kata tak, kalau boleh tak buat langsung pun tak apa. Macam tu. Kita nak cari dalil hak tu. Kan? Tu pun duk tanya. Setiap tahun kan tanya 8 ke duk tanya macam tu. Sama macam ni 10 Syakban. Soalan dah tahu dah, esok orang nak tanya mesti dah tahu dah. Malah esok orang tanya kan, apa soalan yang orang akan tanya besok? Yasin 3 kali. Setiap tahun itulah soalannya. Okey, kembali cerita. Habis dah masa tuan-tuan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi Sultan Osman ni ketika itu bukan sultan lagi. Osman je lah. Okey, Osman ni, maka dia ni kenal dengan seorang ulama namanya Sheikh Eddie Bailey, orang mufti ketika itu, mufti kerajaan Turki. Maka ketika dia bertemu dengan Sheikh Eddie Bailey ni tuan-tuan, Allah bagi kat petunjuk dekat dia. Dia ni antara dalam ramai-ramai ATM ketika itu, dialah yang paling kuat, yang paling skill, senjatanya paling hebat. Okey, ayah dia itu guru yang dapat tanah tadi. Okey, bila malam tu balik, dia berjumpa dengan ulama, bercakap, beradab dan sebagainya. Malam tu tuan-tuan, Allah bagi kat dia mimpi dua benda. Yang pertama dia mimpi apa? Bulan turun daripada langit ke Sheikh Eddie Bailey, ulama mufti yang dia jumpa tu, dan bulan tu singgah ke hati dia. Itu satu. Yang kedua dia mimpi apa? Sallallahu Alaihi Muhammad, dia mimpi pokok tumbuh di satu tanah yang lapang dalam mimpi dia, dan pokok tu rendang sampai memayungi satu dunia. Dia jumpa Syekh Eddie Bailey tu. Okey, sebab ulama tasawuf. Poin dia tuan-tuan, kita kena kawan dengan ustaz. Kita kena rapat dengan alim ulama, kena ada dalam hidup kita. Okey, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita kena ada orang agama dalam hidup kita. Okey, itu poin dia. Jadi dia bertanya Syekh Eddie Bailey tu, bagi tafsir mimpi apa yang saya mimpi ni. Yang pertama, Syekh Eddie Bailey kata, tanda kamu mimpi bulan jatuh ke hati kamu tu, itu tanda kamu akan menjadi menantu aku. Okey, minta-mintalah malam ni mimpi siapa-siapa orang. Siapa yang ada anak perempuan boleh bagi nama sepan ni. Nama melawak je. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, satu. Jadi akhirnya dia berkahwin. Sultan Osman ni, isteri dia adalah anak kepada ulama tadi. Mimpi, satu. Jadi kahwin guna mimpi je, modal. Okey. Yang kedua adalah gambaran kepada mimpi pokok tadi. Syekh Eddie Bailey kata apa? Kamulah orang yang paling tepat untuk meneruskan perjuangan kerajaan Turki Seljuk yang dah jatuh, untuk kamu buka dan bina kerajaan baru. Akhirnya, maka pokok tu menggambarkan satu empire yang sedang di bawah tangan kamu. Kamulah orangnya. Akhirnya, dia buka kerajaan Turki Uthmaniyah pada tanggal 1284, 1299. Lepas tu ayah dia wafat, iaitu guru wafat, maka dia menjadi sultan pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah yang pertama dan berpindah ke
ke bursa selepas pada tu. Maka tuan-tuan, ibu dan ayah, nak bagi tahu ke kadang Allah bagi ilham yang baik. Tengok tuan-tuan, Turki Ottoman ni terbina dengan mimpi yang. Tapi mimpi apa? Mimpi jumpa ulama. Nak dapat mimpi tu jumpa orang baik. Nak dapat mimpi tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam keadaan wuduk dan sebagainya. Maka itu petanda yang baik. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar ini yang dapat dikongsikan tuan-tuan. Mungkin saya pergi sepintas lalu je sebab kita tak tahu nak jumpa bila. Ini sepintas lalu saya pergi tuan-tuan, yang terakhir ya. Ini kita tengok, ini adalah gambaran negara Turki yang kenapa tak boleh tembus selama 800 tahun. Zaman Nabi, zaman sahabat tak boleh tembus, sampai zaman Sultan Muhammad Al-Fatih baru kita menang. Sebab apa? Sebab keliling ni semua kota. Okey, keliling ni semua kota dan semua benteng yang 800 tahun orang try, 12 siri percubaan tak pernah menang. Tiba-tiba sampai Al-Fatih, kita menang. Ada benda. Ini semua tembok. Okay? Semua tembok yang memang sangat hebatlah, dibina luar biasa ketika itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini okey. Saya rasa saya nak stop kat mana. Ini antara percubaan-percubaan yang telah dibuat. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan maqam Al-Fatih. Meriam ni antaranya tentera-tentera orang Melayu, tanah Melayu yang bantu buat membina meriam nombor 1 dunia yang sampai hari ini tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana kerajaan, dan meriam tu masih tersimpan di Artillery Museum di Istanbul. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pun hebat, sejarah 70 kapal yang ni pun inilah ni mungkin boleh tuan-tuan tengok sikit yang terakhir mungkin maqam Sultan tak nampak. Ni Masjid Al-Fatih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bawah ni adalah maqam Sultan Muhammad Al-Fatih. Pun ada di hujung tu adalah kain kafan di atas yang terbalut di atas serban dan turban almarhum Sultan. Maka bersemadilah wahai tertunjuk, minta maaf lah, tak sengaja. Okey, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. So andai iman sudah menguasai dunia, tiada bangunan yang tak bisa diroboh, tiada bahtera yang tak boleh ditempuh, tiada musuh yang tak bisa, tiada musuh yang tak bisa dirempuh, dia tinggal. Tidak perlu menanti seorang adiwira dari langit jika sudah memiliki seorang anak muda yang di depan mata ni, maka kita perkasakan jiwa kita untuk kembali menjadi dan mengisi adiwira pengganti Al-Fatih. Sekian dulu, sehingga bertemu lagi dalam siaran yang episod yang akan datang andainya Allah izin. Salam Nishfu Sya'ban, selamat menyambut Ramadan Karim dan selamat Hari Raya. Hari Raya. Boleh kau dah ada minta maaf salah ada ayat mana-mana gurauan yang tak kena di mana-mana, kekurangan sepanjang presentation saya, macam presentation master ni. Okey. Boleh kau dah ada wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.